by the Malaysian Institute of Translation and Books, IETPM, and a seasoned Malaysian University English Test, MUAT examiner. So kalau ada students yang nak soalan bocor MUAT, okay, jangan more easy. He specialized in thesis content analysis. With a deep passion for research, he understands the challenges of thesis writing. He leads specialized training sessions, aiding both new and experienced researchers. His recent book, ChatGPT for Thesis Writing, showcases his expertise, blending invaluable insights with AI's potential to transform academic writing. His dedication to the academic field is clear as he seeks to influence both local and global audience. Oh, ini membaca cerita ke apa? Okey, jadi itu sedikit sebanyak tentang profil Fahrul Zubir, Cik Fahrul Zubir, bahawa beliau memang dah ada expertise dalam penggunaan AI dan macam-macam lagi lah. Okay, without further ado, please, I welcome Mr. Fahrul Zubir to begin his presentation. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Syukri kan. Classmate ni kita ni, classmate. Classmate. Okey. Saya akan start saya punya presentation. Cuma waktu tu saya tengok, saya ingatkan 8.30 sampai 10.30, rupanya 8.30 sampai pukul 10 lah. Tak apalah. Apa yang saya prepare tu saya boleh speed up sikit lah. Saya akan cuba share screen saya dekat sini. Sure. Tengok jadi tak? Okey, nampak. Jadi, okay, nampak semua habis Nampak semua. Okey. Kadang-kadang Mac ni dia macam tu lah kan, nak share satu window jadi masalah, jadi share screen tu lah senang. Dia jadi macam-macam. Okey. So topik yang sekolah Malaysia minta saya buat ni adalah exploring generative AI in research and with a focus of the do's and don'ts. So bila saya dapat topik ni, exploring with the do's and don'ts ni, the do's tu macam mana kita nak gunakan dengan cara yang terbaik lah. How AI can aid dan juga bantu kita dalam research processes, ya. Dan juga the don'ts tu apa yang kita tak boleh buat, yang tu saya akan go towards the end of the presentation, yang tu kita akan also cover. And saya akan ada juga tunjuk some tutorials on how AI can be a research partner that helps dalam kita punya proses in research processes, aiding research processes. Ya. Okay, background saya rasa dah introduce oleh Cik Syukri tadi kan. So and then ni adalah buku yang saya ada tulis, dan e-book dan juga yang telah pun dilancarkan saya rasa dalam 3 bulan dah kot. Dan ini adalah apa yang akan dilancarkan 24 bulan bila minggu depan. Macam mana AI boleh membantu dalam literature review writing and aiding in the processes of literature review, the 4 processes, iaitu literature search, literature management, literature comprehension, that is reading, and also literature writing, yang mana bila kita ada AI, semua benda ni boleh dipercepatkan dan dijadikan lebih efektif dengan bantuan AI. Bukan kita minta AI tulis literature review chapter untuk kita, bukan macam tu. Okay, saya start dengan sedikit introduction lah untuk tentang how many AIs ada di sana. So from this slide ni boleh nampak lah ada banyak lah. 14,700 AI startups now in US alone. Yeah, it's good business. And hundreds, if not thousands, of generative AIs, and hundreds that can be used to aid research. And some of the types of generative AIs yang boleh untuk bantu research kita ni adalah contohnya dan yang paling popular dan yang saya aware adalah ChatGPT, yang ni paling famous lah. Ramai orang yang gunakan free, ramai orang yang gunakan ChatGPT berbayar, ya. Ada yang banyak setakat yang saya jumpa yang gunakan yang berbayar ni, kalau dia betul pandai gunakan, dia rasa berbaloi lah bayar USD 20 tu, 20 US dollar amounting untuk lebih kurang RM1 tu, dia rasa berbaloi lah kalau dia betul nak gunakan kan. Dan selain pada tu juga ada Claude, Bard, Bing,
Copilot from Microsoft, ya. Hari ini dah launch Copilot Pro, yang mana kita boleh langgan, sama juga $20 ya, tak kalah dengan ChatGPT. Site juga AI yang sangat-sangat bantu, yang saya juga guna dan saya langgan. So saya ada guna ChatGPT juga Site. Perplexity pun ada free use and juga paid version. Genie AI, Petal AI dan macam-macam lagi lah. Apa yang saya listkan di sini ni antara yang popular sajalah. Banyak lagi. Dan ada juga AI yang dia ada specific function dia sendiri. Yang ni tadi generative AI yang kita type dan kita boleh converse in a chat manner untuk macam-macam jenis task, and that can be manipulated for research processes and also research writing. Ada juga chat PDF, yang mana chat PDF ni tolong kita analyse PDF dan kita boleh tanya soalan dan speed up the reading process and comprehension. Lead Maps bantu kita cari academic papers and snowball the papers. Research Rabbit, the same function. Connected Papers, same function. Iris AI also the same function. So untuk satu AI yang ada satu function yang sama pun ada banyak jenis AI. Macam mana kita nak pilih? Okey, nanti saya berikan sedikit pandangan lah macam mana kita nak pilih AI ni. Dan juga ada juga AI lain yang untuk generative AI juga, tapi dia output dia bukan teks, output dia gambar. Contohnya DALL-E yang ada integrated dalam ChatGPT, Meta by Facebook and also Midjourney yang banyak orang guna lah, prompt dan buat gambar-gambar. So kalau kita gunakan yang tu dan kita rasa yang tu berbaloi untuk kita, boleh kita gunakan. So ada banyak AI yang dekat sini, yang mana kita nak pilih dan yang mana yang sesuai untuk digunakan dalam kita punya research. Ya. Bagi pendapat saya, semua pun sesuai digunakan kalau kita pandai nak gunakan all these types of generative AIs. Saya tak boleh nak cakap lah satu AI ni lebih bagus daripada AI yang lain, tapi saya sedikit bias lah kepada ChatGPT sebab itu yang saya selalu guna dan yang saya rasa fleksibel dalam kita boleh manipulate dia according to our creativity dan gunakan AI ni untuk research processes lah. Kebanyakannya saya gunakan untuk research processes, selain daripada yang guna untuk nak main-main saya saja, nak guna dalam sebab dah ada subscription kan, so gunalah untuk nak tolong ni dan tolong ni. Ya betul, kalau ada sebarang persoalan boleh tanyakan terus, boleh tanyakan terus. Sekarang kita bersiaran, saya pun buat style radio juga lah. Boleh tanyakan terus. Okey, bagaimana AI ini boleh bantu dalam research proses? Saya rasa ini banyak orang yang nak tanya, dan juga banyak orang masih dalam cloudy situation and environment untuk benda ni, yang mana merasakan kalau gunakan AI ni macam menipu, atau kalau gunakan AI ni tak ethical. And selalunya biasalah macam ni, apabila ada advancement in technology, some are quick to adapt, some are willing to adapt, others initially they are not willing to adapt. Dan bila kita tak not willing to adapt ni, ada juga beberapa public figures juga dalam training pun sama. Dia macam kata, okay, so ni focusing on what these AIs cannot do. Ya, saya tak rasa itu satu view yang patutnya kita take lah. Focusing on what it cannot do. Ya, kita patut fokus on what it can do and help us. Itu sepatutnya cara kita tengok macam mana AI ni boleh aid the research process. Dan juga AI sini pun dah banyak digunakan bukan setakat untuk research process in terms of kalau kita researcher yang sambung pengajian peringkat lebih tinggi, contohnya master atau PhD, atau kalau kita orang yang buat research article papers dah hantar ke high impact journals, conferences dan sebagainya. Students in undergraduate, budak-budak degree pun dah banyak guna AI. Student saya hantar assignment pun saya nampak, okay, karangan ni guna AI. Saya lagilah, saya ajar English saya, assessment dia adalah essay. Essay ni makanan lah untuk AI ni kan. Macam mana saya nak buat kan? Ada orang kata okay, boleh ambil dan detect in terms of dia punya AI index. Tapi AI index pun apa ni, saya check untuk assignment student saya tak lekat. So macam mana kita nak cakap?
Dan orang kata digunakan dengan cara tak beretika dan tak betul sebab tak ramai orang yang tahu cara yang betul untuk nak gunakan. So this is what I am trying to do, educate orang macam mana nak gunakan this AI that and help them in the processes of research, and also in hope that it can be used in cara yang betul, dengan cara yang betul, dan did not affect integrity and ethics. Okay, AI can aid in research processes. Kalau dalam segi data, AI boleh tolong kita dalam management of data, cleaning data, sorting data, both quantity and quality, quantitative and qualitative. Boleh, AI boleh tolong. Analysis, discussion, presentation, transcribe, interview, transcribe videos, finding themes from interview transcripts, finding relations between data-data quantitative, ya, dan sebagainya. Buat table, buat graph, baca table, baca graph, ya, present findings, discuss, ya, generate graph dan generate table, semua pun AI boleh tolong buatkan untuk kita, tolong bantu kita untuk buat. Dan juga dalam research ni, bagi saya, perkara yang pertama yang semua orang selalunya akan buat adalah finding literatures lah. Kadang-kadang untuk kebanyakan orang, dia finding literatures ni dia tak banyak sangat sebab dia dah accumulated knowledge daripada years of experience, dan dah ada dah, contoh kalau dalam Mendeley dia memang dah ada banyak dah papers dekat situ kan. Tapi itu adalah the first process lah. AI juga boleh bantu dalam searching literatures, how to manage these literatures, how to read and how comprehend these literatures, and then how to write drafts for these literatures. And also in terms of research writing, it also aids in thesis writing, be it in whatever level lah, academic writing kan, academic papers, grants, proposal, and etc. You name it. Nak buat blog academic, nak buat newsletter, nak buat articles yang dalam surat khabar, semua AI pun boleh buat. ChatGPT, especially the one that I use, boleh bantu. Okay, ini ada a few more examples of AI yang gunakan untuk apa ni, scientific writing, yang ada setengahnya pun saya tak pernah dengar, dan saya pun tak gunakan pun, ya. Tapi some of the things yang popular, contohnya macam Grammarly, Quillbot, ini pun AI juga ya. And also ChatGPT ialah copy AI, Texta, ini saya memang tak pernah guna langsung lah. So you can maybe try it out, and then if it suits you, then you can use it. And ini juga ada few more AIs yang boleh membantulah. Canva ni, bila Canva Magic saya cuba gunakan untuk translate buku saya, ebook tadi tu, 100 pages lebih, dalam masa tak lebih seminit, memang tak sampai seminit lah, dah terus translate satu buku tu. And being a translator, saya tengok juga dia punya translation daripada English ke Malay, 70% of the work done. Maksudnya tinggal 30% je untuk saya edit lah. So superb lah kan benda ni. Ada Merlin dan macam-macam lagi lah. YouTube summary, in video dekat sini pun ada untuk buat video. Kita bagi-bagi outline, and then dia dah boleh tolong buatkan video untuk kita. So it is the way forward lah. Dan Scopus, in terms of Scopus yang literature pun hari ni, bukanlah hari ni, sebenarnya dah lama dah, tapi hari ni jadi hype lah. Scopus pun ada Scopus AI, yang mana dah integrate AI, yang mana bila kita search papers, dan dia dah boleh integrate in terms of bagi kita summary of the articles, a more detailed and integrated summary lah. Okay, how to harness AI for research? AI should be used to aid research processes. Research masih kita yang buat. Itu mesti. And along the way, kalaupun kita tak gunakan AI, kita juga ada bantuan daripada orang. Contohnya nak collectkan data, ada juga bantuan bagi mereka yang ada RA untuk manage data. Contohnya kalau kita ada questionnaires, and then kita nak compute questionnaires tu, kita masih juga ada bantuan. If it is not from RAs, kita punya team members ya, kita bahagi-bahagikan kerja. Dan juga Canva
Canva ambassador. Rehana okey dahsyat ni. Terima kasih join Okey. Dah cuba Canva translate best. Memang best lah. Saya pun terkejut juga sebab cepat sangat kan. Macam ni translator tak apa nak ada kerja lah nanti. Tapi masih ada lagi 30% tu. Yang kerja translator. Okay, so untuk aid the research processes bukan setakat di writing saja, di benda-benda yang lain jugalah. Dan saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, over the course of saya keluarkan e-book dan juga saya buat webinar, from feedbacks and also from my experience, saya dah dapat identify lah quite a few things yang kita perlu ada untuk gunakan AI in academic writing and also in research. Yeah. So saya keluarkan satu diagram ni, effective use of AI in academic writing. Diagram pun nampak sama macam yang OpenAI keluarkan untuk guideline bagi ChatGPT, tapi yang ni saya keluarkan sebelum tu lagi. Ya. Bukanlah nak claim apa-apa, tapi dia ada perbezaan lah. Yang ni saya memang tailor untuk academic writing. Yang mana dia ada 4 aspek. So ini adalah the do's lah. The do's kalau kita nak gunakan AI dalam academic writing. Knowledge of the content, kita mesti knowledgeable in the content sebelum kita gunakan AI dalam apa yang kita nak buat. Kalau tak, kita memang kena jual je lah dengan AI ni. Sebab kadang-kadang input yang diberi kalau kita tak dapat output yang AI beri, kalau kita tak dapat nak verify, macam mana kita nak tahu bagus atau tak bagus, valid atau tak valid, legitimate atau tak legitimate. Yang itulah. So knowledge of the content. And number 2 is mastery of academic writing and also mastery of research processes. Yang tu juga kita mesti master. And then waktu tu kita boleh tahu apa yang kita nak minta AI tolong bantu kita buat. Dan juga kita juga kena kreatif dalam nak gunakan AI. Some of these AIs dia nampak limited dalam dia punya function. Contohnya ada orang yang gunakan Canva Magic gunakan untuk translate, yang sebenarnya bukan dia punya main function pun dekat situ kan. Tapi kalau dia bagus untuk gunakan translate tu, saya lebih bagus sebab dia boleh terus satu buku kan. Yang mana ChatGPT pun tak dapat nak buat benda yang macam tu se-efficient tu lah kan. So kita kreatif dan cara-cara yang lain lagi. Saya pernah jumpa orang yang boleh gunakan ChatGPT dengan bagus walaupun dia cuma gunakan ChatGPT yang free. Tapi disebabkan dia kreatif dan dia pandai. Dan bila kita ada 3 semua ni, knowledge of the content, mastery of academic writing dan creativity in using the AI, satu lagi benda yang penting adalah kita kena ada descriptive ability. Kita kena pandai nak describe kepada AI apa yang kita nak, apa proses yang kita nak dibantu. Dan bila kita ada descriptive ability ni, barulah AI boleh bagi kita output yang menepati dengan kehendak kita. Okay, so this is knowledge of the content tu. Bila kita ada knowledge of the content, kita akan be able to evaluate the accuracy and relevance of information provided by AI. And mastery of academic writing, kita kena tahu kalau kita nak tulis satu research article outline, kita kena tahu research article outline yang bagus tu ada apa dalam dia dan bagaimana dia ditulis. Barulah kita boleh minta AI as equal partners untuk tolong kita dan bantu berikan idea tentang thesis outline. Kalau tak, dia akan bagi kita thesis outline dan kita pun tak akan tahu thesis article outline tu bagus atau tak bagus. Ya? Skills in structuring arguments and ideas logically, kita nak boleh minta ya. And then kita kena proficient in grammar, syntax and academic style. Kalau kita nak gunakan AI, ChatGPT atau yang lain untuk paraphrase kita punya writing, sebab sehari ini pun saya ada orang yang tag saya. Selepas paraphrase dia tanya, saya masih perlukan proofreader tak? Saya kata, dia tanya okey tak okey. Saya kata, manalah saya nak tahu output tu kan. Dia kata dia tak dapat nak verify. Sebab dia English dia tak okey. Kalau English dia tak okey, maksudnya dia perlukan proofreader lah dekat situ sebab dia tak dapat nak verify dekat situ. Dan juga knowledge of citation referencing techniques and ability to critically review and edit AI generated content for academic rigor. Dan di dalam academic writing tu juga saya go a little bit deeper lah dekat sini to introduce the concept of discourse communities. Discourse communities ni adalah satu shared convention ataupun
satu contoh kalau kita buat writing lah, writing research article, writing thesis, writing apa-apa pun, untuk writing tu dilihat bagus, dia kena orang yang dalam target audience dia tu akan kata, oh ini lah writing yang bagus. Jadi writing dalam engineering punya area compared to literature punya area atau compared to medical punya area pun dah tak sama. Contoh, saya bagi contoh, kalau dalam citation untuk engineering, some of the common known facts tak payah cite. Tapi kalau untuk saya punya disiplin, linguistik, semuanya kena ada citation. Baru dia jadi satu argument yang valid. Ya. So, kita kena tahu targeted text yang kita nak produce, and then kita boleh produce text yang bagus lah menggunakan AI. And then kita juga kena kreatif. Know what to use and when to use it. Contohnya kalau kita guna ChatGPT, kita ada paid account, the ChatGPT Plus. Kita boleh gunakan custom GPT, ya. Buat custom GPT kita sendiri, atau sekarang ni recently launch GPT Store, ya. Guna plugins, guna advanced data analysis, macam-macam kita boleh use and manipulate untuk bantu kita dalam this research processes. Okay. And kalau kita guna ChatGPT yang free, kita juga kena tahu macam mana still achieve this result to some extent menggunakan free version kalau kita kreatif. Ya. Then apply AI in non-conventional ways untuk kita enhance research and writing, and kita kena balance AI assistance dengan kita punya personal intellectual output lah. Ya, sorry, input. And last one, descriptive ability, yang mana di sini saya akan bagi contoh satu. Dua, sorry. Effectively describing complex output expected from AI. Descriptive ability ni juga adalah menunjukkan kepentingan untuk setiap generative AI tu, the prompts that kita tulis, arahan yang kita tulis tu. Contohnya nombor satu, kalau kita nak suggestions for research article title, contohnya kita dah ada research article title, kemudian kita nak AI tolong enhance research article title itu dengan bagi suggestions. Saya tengok ethically di sini tidak ada salah lah dekat situ kan. Sebab kita memang dah ada research, kita dah ada title. Kita nak minta enhance research article title tu. So, apa yang kita nak kena tahu adalah untuk research article title tu menjadi bagus adalah dia mesti audience engaging. Mesti orang tengok dan orang berminat untuk nak baca. Sebab inilah perkara pertama yang orang akan tengok bila orang search articles. Ya? Bila orang search article dan nampak banyaklah keluar. Dan tengok title ni menarik, relevan dengan saya. So ni yang dia nak. And then kalau kita tulis dekat AI, ChatGPT contohnya, kita nak title yang please paraphrase my title to be audience engaging. Kalau kita letak itu sahaja, audience engaging, dia akan jadi kreatif dan dia jadi macam-macam, nanti dia tak jadi bunyi tajuk paper dah. So, kita juga kena letakkan situ audience engaging yet still maintaining professionalism. Dan bukan setakat itu saja, kita juga dia nak tunjukkan exhibit academic rigor di situ. Jadi dia jadi audience engaging tapi masih dalam audience engaging and creative, tapi masih dalam within the frameworks of academic punya setting lah dekat situ kalau untuk research article title. Ini macam mana kita perlu ada knowledge in terms of the content, knowledge in terms of academic writing, apa yang ada dalam satu research article yang title yang bagus, kemudian kreatif dalam kita punya prompting, dan juga detail dalam kita punya descriptive ability in prompting. Nombor dua, kalau kita nak create diagrams from table, kita minta AI tolong create diagrams. Ya? Contohnya juga macam tu. So kalau kita nak create diagrams yang kita nak create tu, kita akan prompt dan kita akan include dalam kita punya prompt. Simple, diagrams kita nak simple lah. Tak ada orang nak buat diagrams tu lagi susah daripada table. Kalau tak, baik ada table tu saja kan. And 8, comprehension of data. Ini tujuan utama. Maksudnya bila kita nak tu, kita nak AI tu buat diagram yang memudahkan untuk kita faham data. Ni sikit saja, kita menjadi lebih spesifik. Ya? And then the diagram highlight key findings daripada kita punya table, daripada kita punya summary atau apa-apa kan. And then satu lagi area yang penting dalam diagram ni, selain pada simple, memudahkan pemahaman data, ada semua info yang penting. Diagram juga kita nak, diagram kita tu cantik. Diagram kita cantik.
Tapi diagram cantik ni taklah cantik macam kita cantik lukisan ya. Cantik yang berfungsi lah kan. Jadi kita letak visually aesthetic. As an example, words yang saya gunakan. So bila visually aesthetic, dia akan jadikan satu diagram yang berfungsi dan juga elok mata kita tengok. Itulah macam mana descriptive ability itu berfungsi dalam kita nak berikan satu-satu prompt untuk AI. Okay, moving on untuk apa yang Encik Syukri cakap lah, ethical consideration bila kita gunakan AI. Bagi saya AI ni adalah tools. Ya. Sama AI ni macam pisau. Pisau kita gunakan macam-macam benda lah bila gunakan pisau. Ada orang gunakan pisau untuk masak. Ada juga orang gunakan pisau. Pisau juga benda yang bahaya. Bukanlah bahaya, pisau tak bahaya, semua rumah ada pisau. Ya. Pisau boleh jadi membahayakan bila digunakan dengan cara yang salah. Contohnya gunakan untuk pergi merompak, gunakan untuk tikam orang. Ya. Dan kadang-kadang kalaupun kita gunakan untuk memasak sendiri pun, kalau tak erti guna pisau pun boleh luka jari sendiri. So, pisau tak pernah salah. Orang yang gunakan pisau yang salah. Sebelum ada AI pun, kecurangan akademik dan penipuan ni pun dah ada. Ya, tak payah ada AI pun. Ada orang yang tulis-tulis paper, kemudian letak nama dia nombor 1, nama student nombor 2. These things are happening, sorry to say lah kan. Bukannya semua untuk orang yang tak beretika lah. Jadi bila dia gunakan tu, tak perlu ada AI pun, this kecurangan akademik pun tetap berlaku ya, yang mana jadi pembencing gratis, tak buat kerja tapi nama ada dalam artikel, semua pun ada. Dan contoh satu lagi saya nak berikan in terms of ethical consideration tu, macam kalau kita ada Thermomix lah, Thermomix yang guna untuk masak tu, saya harap semua orang tahu lah kan, saya pun tak ada Thermomix, tapi saya pernah dengar lah Thermomix. Kita masuk, kita tak payah pandai masak pun, tapi kita masuk dan pandai ikut arahan dan dia boleh masakkan. So ini adalah satu inovasi yang bantu kita lah kan. So kalau kita masak dan kita makan sendiri, ethical atau tak, itu kita kena jawab sendiri lah. Boleh tak? Tapi awak tak berapa pandai masak ni, tapi awak masak sedap. Bila masak sedap, suami atau isteri kita makin sayang dekat kita, sebab gunakan Thermomix. Mertua pun makin sayang. Ini dah kira menipu. Betul kan menipu? Buka kedai makan tapi masak guna Thermomix. So ethics ni dia punya continuum bagi saya is subjektif ya, tapi dia ada some shared universal conventions lah untuk kita kan. Jadi ada juga orang yang kata dia punya ethical boundaries dalam menggunakan AI ni, selagi tak boleh detect dia kira okey lah. Ada orang yang macam tu, bagi saya tak okey macam tu kan. Ada orang kata selagi tak boleh detect dia kira okey. Tak juga, bagi saya tak macam tu. Bukannya selagi tak boleh detect, kalau macam tu payahlah kan. Ethics pun boleh jadi berbeza-beza kalau pada pendapat saya di antara seorang researcher dan juga seorang student, tentang macam mana student PhD atau student master lah, tentang apa yang acceptable untuk gunakan AI dan apa yang tak acceptable. Sebab student ni dia belajar, bila belajar dia perlukan tahu proses-proses ni. Dah dia tahu proses-proses ni, barulah dia boleh guna AI untuk bantu. Bukannya dia buat semua proses ni dengan bantuan AI tanpa dia mengetahui proses. Itu akan jadi masalah lah dekat situ ya. Okay. The approach untuk gunakan AI ni is as a research partner actually. Kalau saya selalu cakap, kalau ada satu slide saja dalam saya punya presentation, inilah slide paling penting sekali tentang cara-cara nak gunakan AI. Kalau kita boleh treat AI as a person, bukanlah as a person tu maksudnya kita nak ajak dia melepak ke apa ke kan. Tapi kalau kita nak minta tolong bantuan orang dan kita approach AI macam mana kita nak minta tolong bantuan orang tu, then kita ada satu right track macam mana kita nak gunakan AI. And then orang ni, AI ni lah kan, kita assume sekarang ni orang lah kan, is willing to help, yeah, is reliable, never complains and can be educated. Yeah, can be educated. In terms of using ChatGPT can be educated to tailor to our specific needs and also specific research target. And how we train our AI determine sama ada kita ni sekarang tengah partner research dengan seorang student undergrad ke student degree ke. Selalunya level dia yang default tu macam tu lah. Ataupun sekarang ni kita partner dengan seorang profesor ataupun seorang yang punya pengetahuan yang sama dengan kita. Cara kita gunakan AI tu menentukan di situ. Sebab kalau kita nak bincang, kalau kita nak discuss dengan AI, bertukar-tukar idea lah katakan, minta idea,
kita mesti nak discuss dengan orang yang at least sama pakar dengan kita cakap pakar lah, sama level dengan kita, ataupun orang yang level lebih lagi daripada kita, baru kita boleh dapat output yang berguna. Kalau kita discuss dengan orang yang level lebih rendah daripada kita, output tu tak akan mencapai kita punya expectation tu lah kan. And hence kita sampai kepada the importance of prompting itself kan, dalam kita memberikan arahan kepada AI ni. So ni semua masuk dalam the do's lah, the do's dalam importance of prompting ni, the do's. Apa yang most important rule is to be precise and detailed with the instruction in terms of kita punya descriptive ability lah. Prompting ability tu, descriptive ability. Contohnya saya suka cerita lah kat orang kan, dan saya nak share sikit apa yang saya ceritakan dekat Facebook tu dekat sini. Sementara tu ada soalan kan, setengah jam dah ni saya bercakap. Ada berapa orang di Facebook kan? 31 orang di Facebook. Kita tunggu sekejap lah, ada loading lah kan. Selalulah macam ni internet saya. Waktu saya tak buat apa ni webinar, dia laju. Saya buat webinar je, slow. Apa yang saya nak ceritakan ni, bila saya hari tu ada kawan saya ajak saya pergi lepak lah dekat kedai mamak lah. Biasalah kan nak lepak kan, sembang-sembang. Kemudian bila tak keluar lagi. Kemudian bila dah lepak-lepak tu, dia pun apa tanya saya, boleh tak kalau dia buat laptop, kata dia ada benda nak minta tolong ni. Saya kata, apa benda yang nak minta tolong ni? Kata dia nak minta tolong, dia hantar paper dekat academic paper lah, dekat Q1 journal, betul kena reject. Saya kata, habis tu saya nak buat apa? Nak edit language, dia kata. Dia kata dia kena reject sebab language. Okey, nak edit language ni memang kerja saya duk buat lah sebelum ada AI lagi pun. Saya pun proofreader. Tapi bila saya sambung belajar itu, saya dah tak buat dah kan, sebab dia ambil masa yang banyak. So kita pun sampailah dan kita tengok lah dia punya paper tu, kita cuba edit guna paraphrase guna ChatGPT. Dan dia cuma ada ChatGPT yang free, dia tak subscribe. So kita kata tak apa, kita cuba untuk guna, dan kita dapat result yang agak bagus juga walaupun menggunakan ChatGPT yang free, sebab kita berjaya guna dan berjaya prompt dengan elok lah. Dan selepas dah siap semua tu, dia pun cakap, okey, kalau macam tu dah dia kena reject kan, dia kata paper tu dia nak hantar balik lah dekat paper Q1 tu. Saya kata tak payahlah, hantarlah kat jurnal lain. Dia kata dia dah okey lah. So dia hantar balik. Lepas tu ni baru-baru ni kena reject pula, tapi dah dapat untuk jurnal lain lah, Q2. Sekarang tengah buat revision. So okey lah kan dekat situ. Bantuan kepada dia yang tak pandai untuk edit penulisan sendiri. Bukan dia tak pandai bahasa Inggeris, boleh tahan juga bahasa Inggeris dia. Tapi to the level of to paraphrase ni tu tak pandai lah. So ini pun gambar Maggi goreng yang guna DALL-E lah, prompt biasa-biasa je untuk keluarkan. So saya nak besarkan sikit supaya semua orang boleh tengok lah. Dan bagaimana selepas dah saya buat semua tu, saya tengah duduk makan Maggi goreng. Kemudian saya pun bersembang-sembang dan kawan saya cakap satu benda yang menyebabkan saya fikir, oh betul juga. Mungkin ini analogi yang sesuai untuk kita ceritakan ke orang, supaya orang faham macam mana prompt itu perlu jadi detail. Okey, kan? Okay, selepas tu saya makanlah Maggi goreng. Okey. Bila saya tengah makan tu, kawan saya cakap lah, ChatGPT ni kita kena betul-betul cakap kat dia lah apa kita nak, baru kita boleh dapat benda yang bagus. Okey. So, saya pun reply dan saya pun cakap betul lah. Contohnya bila kita pergi satu kedai, di situasi ni kedai makan lah kan. Kita order Maggi goreng dekat kedai mamak ni. Okey. Mamak tu pun nak cakap nak Maggi goreng macam mana, kita cakap Maggi goreng sedap. Sama juga macam ChatGPT. Okey, you nak output macam mana? Saya nak output yang bagus. Untuk research ni. Sama ada be it literature ke, be it apa ni writing outline ke, be it nak buat table ke, ataupun nak buat diagrams ke, graphs ke, figures ke, kita nak yang bagus lah, kita nak yang elok. So dia pun buatlah yang elok. In assumption, bukan in assumption, menggunakan apa dia punya experience lah yang elok tu. Contohnya kalau orang tukang masak ni, dia akan masak lah apa yang dia rasa sedap. Dan tukang masak ni mestilah orang yang pandai masak. Bukan orang yang tak pandai masak. Kalau tak, dia tak kerja jadi tukang masak. Sama juga dengan ChatGPT, dia pandai juga nak buat kan. Dan AI.
Kalau tidak dia tak offer lah benda-benda tu. Okey, lepas tukang masak dah siap hantar makanan, kemudian kita makan, kita pun cakap tak sedap. Hmm, tak sedap lah. Kita minta mamak goreng baru lah, mak. Tak sedap lah ni, kata saya tak boleh makan ni. Mamak tanya nak macam mana? Saya kata nak yang sedap lah, bagi betul-betul sedap. Ha. Lepas tu dia dah goreng-goreng sampai bau pun kita masih rasa tak sedap lagi. Ha. Yang tak sedap tu kita, mamak tu rasa sedap dah. Kan? Mestilah kan. So kita ada taste yang berlainan, kita ada expectation yang berlainan. Kalau kita nak jadi contohnya mungkin boleh dapatkan satu Maggi goreng yang sedap ikut cita rasa kita, kita boleh describe kat mamak tu, cakap, kata, mamak, saya nak Maggi goreng satu, saya nak sedap-sedap, saya nak you goreng tu bagi garing sikit, saya suka hangit sikit. Contohnya kita memang suka macam tu, kita cakap lah, okay, saya suka makan masin, so you bagi masin sikit. Tapi masin sikit saja, jangan masin banyak pula. Masin sikit, lebih sikit daripada yang version ni. Contohnya, kan? Lepas tu, in terms of pedas pun saya nak pedas. Pedas sikit saja lagi, janganlah pedas sangat. Dan sebenarnya saya ni suka makan daging, so you letak daging boleh tak? Jangan letak ayam. Okay? Bawang goreng, you taruh lebih sikit lah. Tu favourite saya. Okay? InsyaAllah kalau kita minta macam ni, the next Maggi goreng tu saya rasa mesti kita akan rasa lebih sedap lagi lah daripada version-version yang sebelumnya. So samalah bila dengan kita nak guna AI ataupun chat GPT dan apalah, kita kena describe dalam kita punya prompting tu, betul-betul describe apa yang kita nak, dan kita akan dapat result yang boleh uh, match dengan kita punya expectation. Ada balik slide saya nah. Okey, saya juga nak tunjukkan satu lagi contoh macam mana prompting itu adalah satu benda yang penting. Di mana dalam menggunakan AI juga kita boleh gunakan untuk edit kita punya penulisan lah, benda yang kita dah tuliskan dan kita nak edit. This is not considering AI punya detection lah. Ada orang kata bila kita guna AI ni, dia ada AI punya detection, yang mana sekarang AI punya detection pun dah ada AI lain juga yang detect detection and also can humanize. Kalau guna ChatGPT sekarang ni pun guna GPT Store dah ada banyak dah humanizer for writing, ya. So dia back and forth benda-benda macam ni lah, kan. Tapi kita nak cakap tentang penggunaan AI yang ethical, benda yang kita dah tulis kita nak edit, kan. Tak ada bezanya dengan kita minta kawan kita tolong edit bahasanya, atau kita minta proofreader yang kita bayar untuk edit bahasanya. In terms of the act tu, bukan in terms of quality, ya. Janganlah pula kata saya kata nanti proofreader dah tak diperlukan, tak juga, masih relevan. Okey, contohnya adalah kita boleh bagi sample of writing yang kita rasa okey, dan kita minta AI untuk tiru that sample of writing dan apply sample of writing tu kepada kita punya writing. Di situ kita bukannya plagiarize content of that sample of writing, kita nak ambil language structure, vocabulary difficulties, tone of that article. Yang tu yang kita nak. Bagi saya itu bukan plagiarism. Okay. So tapi macam mana kita nak describe untuk AI, untuk ChatGPT, supaya baca dan fahamkan dan ambil elemen-elemen ni dalam kita punya sample writing. Ada orang boleh letak, dia katakan, okay, please write the same as this sample of writing. Akan dapat benda yang kita minta lah. Kita akan dapat benda yang kita minta. Kalau kita tulis macam ni, contohnya the first part lah, saya tulis tu ultimate language editor lah, kita edit language lah. Kita evaluate the provided example text. Jadi kita dah ada text tu, kan. With a keen focus on discerning its distinctive style of writing. Kita nak tengok dia, nak suruh dia tengok style of writing tu. Okay, scrutinize ni betul-betul tengok lah. Elements such as tone, language use, sentence structure, and overall narrative approach. Develop a comprehensive analysis that illuminates the nuance aspect of identified style. Nuance ni maksudnya menyeluruh. Saya tahu ChatGPT banyak guna perkataan ni, tapi perkataan ni paling tepat lah. Pay particular attention to replicating the tone, language nuances, and structural attributes observed in the example text. Okay, kemudian tiru teks tu, bukan tiru lah,
tiru, emulate bukan copy, emulate emulate the identified style with precision and coherence. Coherence kita nak ada kesinambungan dalam penulisan kita, then store the writing style as academic style. Mungkin ada orang kata prompt ni panjang sangat ni, terlalu detail, macam mana saya nak buat? Boleh tulis dalam bahasa Melayu dan minta AI untuk translate, atau boleh guna bahasa Melayu teruslah kan, tak ada masalah. Atau boleh minta AI untuk tolong suggestkan prompt macam mana kalau kita nak edit writing kita menggunakan writing sample. And then the more sample yang kita bagi, the better the result. So this is us being creative untuk gunakan AI instead of just letakkan dan minta dia tolong buatkan paraphrasing. Kita bagikan sample. Sample ni juga bila kita kreatif lagi pun, kita boleh bagi sample writing kita sendiri. Takkan yang tu pun salah. Sample writing kita sendiri yang kita rasa writing kita okey kan. So then dia boleh tiru dan ikut style of writing, sample of writing tu. So itu adalah creativity untuk kita nak gunakan AI. And then lepas tu arahan kita juga kepada AI selepas tu adalah to assume the role of an expert research article writer. Kita minta dulu assume the role of an expert research article writer supaya dia tahu dia nak kena buat apa, dia nak kena jadi apa. Please edit the following piece of writing to be very concise yet still maintain all the information and citation. Kita nak edit the writing to be very concise. Kita nak pendekkan, tapi kita nak tak kata shorten. Kalau shorten tu dia potong ikut suka hati je kan. So concise. Concise ni maksudnya padat. But still maintain information yang ada dalam kita punya writing dan citation yang ada. Tak maulah kita pendekkan tu dengan cara potong. Tapi kalau kita tak cakap, AI boleh buat macam tu. Sebab kita tak cakap pun benda tu tak boleh buat. Dia akan buatlah dengan apa arahan yang kita bagi. And then make sure to encapsulate the essence of academic style. Gunakan academic style yang kita cakap tadi tu to the below text to authentically reproduce the unique characteristic, creating a coherent lah, dia ada kesinambungan lah, writing yang ada kesinambungan, and engaging piece. Engaging piece ni piece yang menarik lah. Academic style tu hanya untuk chat tu je ya. Kalau gunakan yang free, kalau gunakan yang free je lah, untuk chat tu je lah. Tapi kalau kita gunakan yang bayar, kita boleh buat satu custom GPT kita, nama dia language editor, yang dia dah guna dah academic style tu. Sekejap lagi saya tunjuk dekat saya punya chat GPT lah macam mana dia dibuat. And then bukan sangat coherent, engaging piece yang orang minat nak baca lah, that mirrors the identified writing styles. Okay, response ni will be a part of my section name. Kalau kawan saya tu yang buat tu, dia nak tengah buat tu findings. Buat tu ni, ini adalah part of my findings. So dia tahu, oh ini findings, apa yang perlu kita buat findings ya. Section for a paper that I will submit to a top tier journal. Kita cakap juga, kita nak submit ni paper, academic paper, kita nak submit dekat journal bagus ni kan. In the discipline apa? Sebab tadi saya cakap kan, discourse communities, penulisan ni kan lain-lain. Contohnya disiplin kita engineering dan disiplin kita macam saya lah, linguistik, bahasa, lain dah cara penulisan dia. So kita cakap juga dekat AI dan ChatGPT, disiplin kita apa? Disiplin kita lah. And then provide text to be edited. InsyaAllah kita akan dapat result yang lebih bagus lah. And then some extra tip is that bila kita letakkan teks tu, mula-mula kita letakkan kesemuanya teks dulu to be edited to ChatGPT, and then prompt it to understand the text first before you edit, supaya dia faham semuanya dan dia boleh, bukanlah setakat bagi satu perenggan dan satu perenggan dan satu perenggan. Ada juga orang tanya kepada saya, macam mana pula dengan plagiarism detector kalau kita letakkan kita punya research dekat situ kan. In terms of language, dia tak menjadi isu lah untuk similarity index sebab kita tengah paraphrase ni. Bila kita paraphrase, dia dah jadi keluar output yang lain. In terms of data, orang tanya in terms of data. Sekarang ChatGPT dah ada ChatGPT Teams yang mana dia kata data yang kita gunakan dalam chat Teams tu tak akan digunakan untuk training langsung. Itu dia punya jaminan. So saya rasa itu dah selamat lah dengan adanya jaminan macam tu kan. And then this ensure better results and coherence of the text. Bila kita bagi semua dulu, minta dia faham semua dulu, kemudian better result and coherence of the text. Logik lah kan. Dah faham artikel tu, barulah boleh paraphrase. Okay. And edit in small batches. Bukannya letak satu dan minta dia generate semuanya. Carefully examine the output by ChatGPT.
Kita tengok juga lepas dah keluar output tu, kita tengok pula satu. Inilah proses yang kita nak kena buat. Bukannya automate letak dan okey jadi, letak dan jadi. Mana nak jadi kalau tak check? Macam mana nak check kalau kita tak reti? Itulah. And those subscribe to ChatGPT Plus can easily create the custom GPT for this task or many other tasks. Okay, the don'ts is do not fully automate research processes. Automate ni, okay, tolong tuliskan saya introduction to paper ni. Tu, siap, okay, jadi. Kita tak boleh buat macam tu. Bagi saya ada dua sebab lah. Dan sebab pertama, not ethical. Sebab kedua, sebab yang lebih penting lagi bagi saya berbanding dengan non ethical tu, sebab dia compromise quality. Sebab ethical ni dia, ethics ni dia berbeza di antara orang. Ya? Berbeza di antara orang. Contohnya macam saya cakap lah, ethics tu, kalau tak ada apa orang kata apa, tak ada AI detection, ethics manusia dah jadi berbeza dah. So, tapi dia memang tak ethical lah untuk terus generate automate research processes ni. Bukannya edit yang kita buat tau. Ni terus generate introduction, generate problem statement, generate apa-apa, generate bagi data, bagi findings, okay, generate discussion, terus. Wah, siap. Ethically not correct. Dan satu lagi, yang lebih penting lagi daripada etik sebenarnya adalah dia quality dia tak bagus. Quality dia tak bagus. Dia bagus superficially, tapi dia tak sampai ke tahap standard apa yang kita nak gunakan lah untuk research. Nama pun untuk research. Academic rigor, due diligence. Apa yang kita buat. Masih kita yang kena intervene in the research process, dan di situ kita akan tengok sebenarnya nampak macam okey, tapi sebenarnya tak okey. Untuk sebagai draft boleh dapat idea. Oh, okey, structure macam ni lah nak buat. Point ni lah nak buat. Okey, sekarang ni aku nak cari citation, nak letak ayat ni nak kena ubah-ubah ni, tak boleh ni, tulis ni macam ni, tulis superficially saja ya. Tulis tak mendalam. So, sebagai draft ya. Ya, sebagai terus final product tak boleh. Itulah the don'ts. Dan satu lagi don'ts untuk saya ni adalah do not be overwhelmed by AI lah. Ada orang cakap bila orang tu guna ChatGPT, Perplexity lagi bagus ya. Perplexity ni, some people say that Perplexity is ChatGPT on steroid ya. Ataupun guna site lagi bagus. Site ni ChatGPT with a PhD. Okay. Do not be a jack of all trades, master of none. Okay, AI baru keluar, kita pun, AI ni saya dah try dah. AI ni saya dah try. Semua try, satu pun tak pakar nak guna. Semuanya kita try. Tak perlu untuk kita try semua. Kalau kita boleh jumpa the best AI tu, AI apa kalau tanya saya? AI yang the one that gets the job done for you. Kalau you boleh guna satu AI tu dan AI tu berkesan dan boleh guna dan ada hasilnya, AI itulah paling sesuai. Sebab research ni, research processes dan juga writing, sebelum ada AI pun kita dah boleh buat. AI ni untuk bantu. Kita jangan tergoda dengan adanya AI ni dan minta, biar AI buatlah. Tak, dia tak boleh jadi macam tu. Sebab dalam research ni, dia tak ada shortcut. Ya? Dia tak ada shortcut. Tapi now, there is a faster vehicle. And that vehicle is AI lah kan. So, dia boleh bantu cepatkan proses tu dan increase effectiveness. Thank you. Bukan thank you lagi. Sekarang saya nak tunjukkan some sample macam mana AI digunakan untuk enhance these processes. Sekejap ni, ganggu ni. Mana nak kecilkan lagi sini? Boleh lah. Okey, dah sampai dah. Okey, saya ada buat satu recorded version lah sebab saya takut dia loading terlalu lama. Sebab semalam saya buat webinar pun jadi loading, jadi error kan. So saya recorded lah satu. Senanglah recorded. Okey, dekat sini saya punya chat GPT. Saya ambil explore GPT dan kemudian di situ saya
gunakan consensus. Itu satu so di sini kita nak tunjuk macam mana kita nak ada satu draft in writing, cari literature dan sebagainya. Itu untuk the first process of research macam saya cakap tadi ialah literature lah. Kita buat literature search and then reading dan writing macam tu. So saya guna consensus. Consensus ni tulis kat sini, your AI research assistant search 200 million academic papers from consensus. So dia dah buat satu custom GPT yang mana consensus juga dia ada web base dia sendiri ya. Dia dah buat satu custom GPT yang kita boleh guna dan dia dah prompt dah dekat sini macam-macam. Dia dah prompt guna coding ya dekat sini. Kalau kita buat custom GPT, kita prompt guna language saja. Ini dia dah guna coding, APIs dan macam-macam lah. In terms of literature search, apa yang kita search dekat custom GPT ini, dia akan terus direct ke dia punya database dan juga kita akan dapat results lah. So contohnya macam dekat sini, apa yang saya tulis adalah nampak tak? Besarkan sikit lah. Okay. Please find me papers on the topic buying trends based on dates. Saya letak sajalah, saya tak ada idea letak apa, letak je lah pembelian mengikut tarikh. Find relevant, current and high impact papers. So kalau kita cari paper, macam ni lah kita nak paper yang nak relevant satu, current satu, high impact pula. Kan? Papers from 2023 only saya minta. So, consensus talk to chat consensus app and then dia bagilah papers. All in all, papers yang ada adalah 6 papers. 6 ya. And these papers memang real papers lah. Jadi kalau ada orang kata ChatGPT tak dapat apa ni papers, tak dapat real citations, taklah dapat. So we are directed towards consensus punya website dan kita boleh ambil lah sini full text kat sini dan kita boleh download, dan saya dah pun download paper tu kat sini. So selepas tu apa yang saya buat lepas saya dah download paper tu, saya tanya lagi, prompt lagi lah untuk apa nak buat lah, apa yang kita boleh buat. Oh, nak naik pun lambat. Apa kebenarnya? Terlebih pula. Okay, ni saya prompt lepas tu. Analyze the findings from these papers and present them in a detailed literature matrix format. Literature matrix ni yang kita gunakan untuk nak record kita punya reading lah, kan? In the most structured way. Put numbering for each item. Highlight recommendation for future studies as one of the column in the table. Yang tu saja column yang saya cakap dia nak kena buat. Yang lain saya tak cakap. Tapi bila saya cakap literature matrix, dia pun dah faham. Literature matrix yang detail tu ada number, authors, year, title, key findings, recommendation for future studies. Kemudian saya dah dekat sini. Dah ada findings apa semua. Tapi jangan kita rasa bila ada benda ni kita dah tak perlu baca paper tu. Bukan kita tak perlu baca. Kan? Sebab kadang-kadang benda ni hanya diambil daripada abstract saja. Itu kita kena tahu. Ya, diambil daripada abstract saja. So, tapi kita dah ada satu draft of literature matrix yang kita boleh tengok. Okay. So, ini adalah draft literature matrix. Dan contohnya pada paper yang pertama tadi, paper ni. Inilah, okay. The role of social demographic variables and buying habits in determining milk purchases, preferences and choices. So, saya tadi search buying trends based on dates kan. Ya, betul ke ada ni? Adakah buying based on dates? So apa yang saya buat, saya download, dan bila saya download, saya nak baca lah. Baca pun boleh dibantu menggunakan AI apabila kita letakkan, saya letakkan di dalam chat PDF. Kenapa saya tak letakkan dalam chat GPT? Sebab saya rasa chat PDF ni lagi okey lah untuk nak membaca ni kan. So saya boleh buat targeted reading
dengan lebih cepat lah menggunakan chat PDF ni. So, saya letak sini list key finding of this paper. Ni paper tadi tu saya letakkan, masukkan. Dia letak these are some of the findings for this paper. Dah ada dah kat sini. And then lepas tu saya juga tanya, are there any mention of buying trends based on dates? Sebab sebelum saya nak letak dalam systematic, sebab saya tak baca paper ni lagi kan. So saya nak tanya dulu ada tak? Tak pergi saya letak-letak ni, mana nak tahu mana integrity akademik tu. Sebelum saya nak baca, at least saya nak tahu dulu. Okay, ada any mention of buying trend based on dates? Dia kata ada. Dia pun ceritalah ada. Saya tak puas hati lagi. Ada. Kalau ada kat mana? Please specify the statement. Dia pun cakap ada di page di sini. 7. Di page 7. So bila saya klik page 7 ni, dia pun highlight lah page 7 dekat mana, bukan setakat page 7 saja. Okey. Dan kita boleh tengok dekat discussion sini. Okey. Dia pecah sikit ni, tapi boleh nampak lagi sikit. Dia ada dekat sini. Sekejap ni kat sini ni. So ni related to dates lah. Nak saya highlight. Tak boleh highlight pula. Boleh. Okay. Looking at the ranking of preferences of the entire sample, the perception of quality extends to personal needs such as the search for a long-lasting product in the larger attention to the use by date. Jadi, yang intention saya minta research article papers adalah macam mana buying trends tu kita buat berdasarkan date, maksudnya hari ni kita membeli, hari tu kita membeli, tapi saya tak specify, kan? Saya tak specify. Jadi bila ni dia cakap lah, sebenarnya buying memang, contohnya buying barang-barang tenusu ni, milk ni, memang orang date tu penting, iaitu expiry date. Betul lah apa yang dia bagi kan, walaupun bukan yang saya tak minta. Dan bila saya dah highlight, since ChatGPT ni saya dah ada integrate as an extension dalam saya punya Chrome, saya dah boleh terus minta dia explain, summarize, rewrite, rephrase, translate, macam-macam lagi. Yang buka tengok, dapat tak? Tu. Tak. So macam-macam lah yang saya boleh buat kat situ. Sebab dia dah ada kat situ. So ni cepatkan kita punya proses lah. Adakah maksudnya saya tak akan baca paper ni? Kalau paper ni tak berkenaan dengan saya tengok, bukan date yang saya masukkan, saya tak baca lah paper ni. Saya simpan je lah, saya cari paper lain. Kalau berkenaan, saya kena ambil, saya kena baca lah. Supaya saya faham betul-betul paper yang sangat relevan dengan saya punya study ni. Baru nanti saya boleh discuss dengan elok kan. Okay, next. Can you do comparison and contrast between the findings of these papers? Okay, assuming that the findings dalam paper ni adalah betul. Kalau tak, kita baca dan kita isi sendiri dan kita dapatkan betul lah. Soalan, sekejap ada satu soalan. Papers yang consensus suggest tu memang dah cover semua platform yang biasa library offer ke? Scopus, ScienDirect, etc. Tak semestinya. Tapi dengan adanya paper ni juga, kita juga boleh gunakan AI untuk snowball apa paper lain yang ada. Saya tak cakap lah paper-paper yang ada, maksudnya paper ni dah cover semua. Sebab tadi saya tak minta berapa paper, dia bagi 6. Saya boleh minta lagi, dan minta lagi. Dan selagi dia boleh bagi, kita tengoklah. Dan lepas tu pula, which is why AI ni gunakan untuk aid the process, bantu. Tapi proses sebenar, iaitu mencari di database, sebenarnya yang tu adalah yang paling bagus sekali. Sebab kita boleh betul-betul dig dan cari. Tapi yang ni, dia bantu proses tu. Bila dia bantu tu yang menarik tu kan. And then, saya minta juga, katalah ini adalah literature matrix kita yang kita dah buat, kita memang dah isi dah semua detail ni. Kita tengok balik detail dia apa. Dia punya title tu. Sorry lah. Okay. Key findings, recommendation for future studies. Okay. So kemudian, can you do comparison and contrast between the findings of this paper? Certainly. Okay, dia baru bagi comparison and contrast. Impact on digital trends. Several studies highlight the increasing influence of digital platform. Merlino focus on product-specific attributes, while Dinser and Kumar emphasize the role of social media and online platform in shaping purchase intentions. Dah ada dah ni kat sini. So dapatlah. Sebagai satu initial draft,
or initial information untuk kita, baguslah ni. And then you can go and verify and do further reading. Pastinya dengan further reading, kita akan dapat lebih banyak input daripada ni. So proses dia bukan setakat kat sini. Ini proses initial proses saja. Dan macam-macam lagi lah yang dia bagikan. Yang tu comparison saja. Ini contrast pula, compare. Compare dan contrast ya. Tak sama. Merlino focus specifically on milk purchasers preferences. In contrast, other studies examine broader buying trends. Okay. So, AI ni boleh buat dan bagi kita info. Apa info yang kita nak minta, itulah kita punya kreatif. Dan juga kita punya knowledge of the research process. Apa yang kita tahu macam mana nak minta. Something yang critical. Something yang compare and contrast. Compare and contrast is table that aids understanding. Compare and contrast macam tadi pun dah okey, tapi saya nak dalam table yang mudah. So, dia bagi table ni. Compare and contrast. Tapi ada satu masalah. Dia tak ada tunjuk artikel mana cakap apa, artikel mana cakap apa kan. Bagi saya payahlah nak tengok. So, saya pun prompt lagi. Refer the comparison and contrast using the author of each study. This table cannot be used as a guide in my writing. Table yang tadi tu. Macam mana saya cakap dengan kawan lah, minta, tolong compare contrast ya. Okay, compare contrast. Okay dah, ni. Aku dah compare contrast finding. Dah finding ni, hang tak letak nama author. Mana aku nak tahu finding ni siapa? Siapa yang finding ni, siapa yang finding ni, dah compare apa ni? Sorry. Jadi aku buat balik. Tadi tak cakap nak ada author sekali. Contohnya kan, macam tu lah. So kita boleh minta lagi lah. Kalau kita prompt awal-awal tadi dah minta, dah letak apa-apa semua-semua ni, dia akan letak lah. Tapi kalau dia tak letak lagi pun tak apa, kita masih boleh minta lagi. Kan? And then, compare and contrast dah bagi dah satu table yang aspect digital influence on consumer behavior. Ni fokus product specific milk. Emphasize social media in shaping purchase intentions. Observation of the rise in online shopping. Kalau berkaitan dengan digital influence. Not specifically on digital platform ni. Tak apalah. Role of social media in green buying intention. So daripada sini kita akan teruskan kita punya pembacaan lah. Dan pembacaan kita juga boleh kita aid menggunakan ada ChatGPT, AI PDF, plugins dalam ChatGPT sebagainya, ataupun gunakan Chat PDF. Saya lebih suka gunakan Chat PDF lah. Sebab dia lebih kurang songehnya dan dia lebih efektif. So kita teruskan lagi. Thank you. Now write me a draft on the introduction section of my research article on the topic buying trend based on dates. Using information, sila eja pun tak apa, from this table. Cite the authors, embed the citation using text APA format. Make sure coherence is observed. Kita minta tulis tu satu draft kita. Ada orang kata, dah ada benda tu tak payah tulis. Sekarang ni AI boleh buat. Kan? AI boleh buat, tak salah minta dia buat satu draft yang kita nak tengok. Gunakan tanpa check, itu yang salah. Kan? Okay. Write critically and analytically. Dan minta nak tulis macam mana. Jadi bila kita ada knowledge tentang macam mana nak menulis dengan bagus, kita juga boleh minta AI untuk assist dalam satu penulisan yang bagus. Bila kita pandai describe, macam mana kita nak describe apa itu penulisan yang bagus, kita juga akan boleh dapat output yang lebih bagus. You can add other relevant literatures tu. Bukan guna 6 ni tadi saja. Kalau ada other relevant literatures, letak. Write in the style of an academic article published in top-tier academic journal. So, certainly dia pun cakap dan keluarlah satu penulisan yang bukan saya nak gunakan dekat sini. Ni ada a few issues lah dekat ni in terms of AI detection pun ada issues, in terms of ethics pun ada issues, dan juga in terms of quality pun sama. Kita akan nampak bagus, tapi sebenarnya nombor satu, paper-paper tadi tu betul ke relevan dengan yang kita punya? Dan kalau pun betul relevan, bila kita cite these papers dan nak start, kalau kita nak cite tu, kalau pun cite paper ni memang ada paper yang ada, paper ni ke kita nak cite dulu? Kalau kita tulis sendiri, kita nak cite paper yang contohnya Sifu dulu, kemudian lepas tu baru kita nak cite paper ni. Lepas tu nak tengok dia punya flow and progression. Bukannya dia boleh keluar dan jadi macam ni saja, kan? Tapi untuk jadikan satu writing draft, ya, boleh buat satu writing draft. Nak ada citation, boleh buat bila kita promptkan APA
text citation, in-text citation. And then selepas itu, panjang dulu tu. Okay. Habislah dekat situ. Habislah saya punya prompting dekat tu in terms of nak tunjukkan macam mana nak buatkan satu initial draft. Dan bukanlah setakat terbatas kepada ChatGPT. Contoh kalau kita gunakan site, kalau kita letak prompt yang macam ni, bila kita gunakan site assistant, ya Allah terlalu besar ni. Sebenarnya kalau tak besar okey kot. Okay. Bila kita letakkan write an introduction section draft for my research article paper title buying trend based on dates. Sama juga, saya gunakan prompt yang sama juga kan. Lepas tu so dia pun bagilah introduction, terus ada citation, banyak pula tu. And these papers memang real papers, tapi kita juga masih kena nak baca lah betul ke cited. Most of the time betul, tapi kadang-kadang dia tak kena juga sikit-sikit sebab dia ni bukanlah, jadi kita kena tengoklah. Tapi kalau kita buat macam ni, apa yang kita dapat? Kita dah dapat banyak papers yang untuk kita baca dan consider, tengok. Oh, ni betul ke paper ni? Betul ke paper ni? Papersnya boleh dilihat kat sini. Ni lah paper-papernya. Boleh klik, boleh download, boleh tengok, boleh snowball juga guna AI. Jadi kita ada banyak papers yang kita boleh tengok. Nak tengok betul ke paper ni ada cakap benda macam tu, gunakan PDF readers dan tengok dan go and zoom to that area. Kalau cakap PDF dia boleh tengok tu, dia boleh highlight kan kat paragraf tu. Go to that area, baca tengok. Oh, okey ada. Okey, sekarang ni aku nak baca semua. Nak baca semua dan tengok macam mana this information dekat letakkan. Kan? Oh, ni unik ni, apa ni? Takkan nama dia macam ni? Tak pernah jumpa ke saya? Nama orang ada nombor. Nama orang ada nombor. Tak tahu lah tu error kan, betul kan nama itu kan. Oh, nombor suku lah tu. Unik. Okay. So, sekejap. Okay. So, di sinilah. So, ada orang tak, buat macam ni, menipu lah dia tulis tu. Okay, tak. Saya bukan nak gunakan ni untuk ni sebab kita pun tak tahu ni benda ni. Betul ke? Citation tu memang paper yang betul. Adakah paper tu cakap macam tu? Adakah benda ni saya nak cite di awal-awalnya, cite di akhirnya, apa semua? Tapi, saya boleh gunakan dengan cara, okay, saya dah dapat paper ni, saya cari dan saya tengok paper ni. Dan ini dah yang saya maksudkan sebagai gunakan AI yang betul untuk task yang betul, gunakan prompt yang betul untuk task yang betul, yang mana dia membantu kita punya proses. Okey. Saya ingat saya berhenti di setakat situlah di sini. Ada apa-apa soalan? Ada soalan dekat Zoom chat. Salah satunya luar topik. Luar topik. Penceramah orang utara ke? Cakap macam orang seterampai, Sungai Petani, Kulim. Bukan, saya orang Kelantan tapi saya berlakonnya jadi orang tahu. Betul ya, saya orang Perlis. Kalau cakap bahasa Inggeris tak ada lah orang utara. Kalau cakap bahasa Melayu ada lah. Ada satu lagi soalan. Untuk dapatkan respon yang detail macam tu, adakah perlu subscribe ChatGPT 4 atau ChatGPT 3.5 boleh dapat? Oh, menarik. Respon yang macam tu mudahnya kalau kita subscribe lah. Bila kita subscribe mudah lah sebab kalau saya kata kita nak gunakan AI ni AI yang free dan ataupun bayar, kalau kita anggap dia sebagai kawan yang kita bayar tu dia tolong banyak lagi lah rasanya. Dan logik itu logik. Kalau tak orang takkan bayar $20 satu bulan untuk ni. Untuk gunakan AI yang free pun boleh kita kreatif dan dapatkan yang macam tu, tapi it takes effort lah. Maksudnya it takes effort, meaning kita kena educate di AI tu dulu in terms of the content, bagi dia content yang cukup dan kemudian dia boleh bagi satu input yang kita boleh rasa puas hati lah. Tapi dia akan ambil tenaga dan masa yang lebih lah berbanding kalau yang bayar punya. Kalau ada soalan, tanyakan ya yang dekat Zoom dan juga yang dekat yang menonton share live dekat Facebook Sekolah Malaysia.
Kalau ada soalan, tanya-tanya je. Sekarang ni memang kita buka kepada Q&A. Ah, lagi kot mungkin ada sebahagian daripada audience kita yang juga merupakan lecturers yang berminat untuk buat research dan menggunakan AI untuk membantu. Dia boleh tanya. Ada soalan. Bila kita gunakan AI untuk assist kita buat data analysis, adakah kita perlu mention dalam metodologi, especially bila buat mathematic analysis? Um, saya pun tak pastilah dengan soalan ni. Kalau diperlukan jadi satu requirement, kita boleh mention. Kalau ianya adalah tidak requirement, kita nak mention, mention dalam metodologi, maksud mention dalam kita punya penulisan. Sekarang ni dah ada trend dah yang mana orang dah mention. Sekejap ya. Salam pengenalan Tuan Izani Zainal Zabidin ni seorang sifu dalam AI ni sebenarnya. Oh, Tuan di mana tuan? Dari Dubai ke? Tak silap saya. Oh, dahsyat ni. Tuan ni memang sifu ni. So bila kita mention dalam tu, dah ada ramai juga yang sekarang ni mention, dan saya rasa the trend is accepting in terms of mentioning. Waktu dulu bila buat research artikel, ramai yang tulis nama dia, contohnya Fahrul, betul, ChatGPT pula uh, sebagai co-author. Dulu ada orang buat, lepas tu dia tak bagi dah mention AI sebagai co-author, sebab sebagai co-author ni dia tak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa AI. Tapi ya, betul, ada jurnal yang memang minta in terms, dan juga ada form yang kita kena isi declaration. AI apa kita guna untuk apa. Dan kalau dulu orang jadi rasa sedikit skeptical dan takut untuk dalam penggunaan AI, tapi sekarang dia dah semakin terbuka. At least kalau kita cakap AI ini assist saya in terms of thematic analysis initially, dan kemudian saya buat sendiri, so dia boleh di accept lah. Sebab sekarang contohnya macam Scopus sendiri pun dah meletakkan, dah ada letak Scopus AI di situ, integrate kan. So inevitable, satu word saya boleh kata, tak boleh dielakkan lagi the advancement of AI, dan bagaimana dia aiding kita punya work processes. Interesting, tak pernah come across journal yang minta declaration with AI. Ada. Kalau kita nak publish dekat, contohnya pula kalau nak publish dekat Amazon KDP untuk book pun, ada ditanya juga, ada guna AI tak? Kalau AI apa? Guna untuk apa? Image generated tu ada guna AI tak? Tanya dah, semua dah tanya dah sekarang. Kalau dia ada, betul, dia ada option pula kalau guna, ada option dia apa, uh, edited, apa ni, use AI but heavily edited contohnya, ada tu. Dan ni untuk buku lah kan. Untuk research articles saya pun belum ada hantar lagi yang minta apa ni declaration tu. Tapi saya tengok ada contohnya seorang lecturer UM pun dia ada share dah dekat Facebook dia. Nama apa dia, lupa pula saya. Dia dah ada share dah, memang ada. bagus soalan Kak Najla ni. Classmate juga ni. Classmate juga. Okey. Sekarang ni macam mana nak stop sharing ni? Stop ni pun. Ada komen di chat. Setuju, declare guna AI sebagai part of work processes. AI jadi tool macam kita guna Word, Google dan sebagainya. Bukan AI jadi pengarang. Ya, betul? Betul, saya setuju. Zaman dah berubah kan? Ah, Zaman dah berubah. Kalau dulu literature search ni menggunakan database macam Scopus, WOS, dan lain-lain lah, Google Scholar ke apa ke. Saya dah masuk kelas juga untuk belajar search string. Macam mana kita nak search tu. Search string, crafting search string, khusus satu hari juga. Nak tulis search string.
Waktu tu satu cara yang canggih lah kan. Tapi cara yang canggih tu sekarang ni dah jadi cara yang konvensional lah, cara yang tak apa canggih. Tu dah ada cara yang canggih yang lain pula. Tapi orang pun tanya juga effectiveness dia, macam mana dapat ke semua literature tu? Masih masih cara yang searching through database tu pun adalah satu cara yang pada pendapat saya paling bagus lah. Tapi yang ni dah kita dah boleh dapat dah, dan cepatkan kita punya proses-proses lah. Apabila zaman dah semakin berubah, dah makin maju, maka nak tak nak, kita humans, sebagai pencipta AI itself, kita juga kena explore as much as possible, sebab AI is a tools yang akan pretty much change how kita melakukan pelbagai tugasan seharian. Tetapi tak adalah kita gunakan AI untuk bina bangunan tu, tak lah. Saya nampak satu meme, there Ha. was a construction site, bangunan tu separuh siap, lepas tu ada banner ChatGPT, please complete this building. Buat apa? Lukis plan. Lukis Tak plan. tak, dia lagi bangunan. Ha, yalah Buat kita kita kena ni, saya tengok dia Nur Zairah ada komen dulu, kita guna boolean operators. Betul. bangunan. Betul, kita kena guna truncation. Asterisk tu contoh, kalau buat teach, letak asterisk kat ujung tu, dia akan search for the word teacher, teaching, sekali semua kan. Sekarang ni kalau nak buat string tu pun minta ChatGPT tolong buat. Siap. Betul. Satu-satu kan. Macam mana kita kreatif nak guna lah kan. At the end of the day, kepada mungkin sebahagian manusia lah, yang macam risau AI will take over our jobs. Tak, dia bukan AI will take over your jobs. Humans yang ada expertise, AI will take over your jobs. Kalau masih nak kekal dalam cara lama, nanti akan ada orang yang tahu cara baru, dia akan take over kita yang guna cara lama ni lah. So untuk mengelakkan kita masih employed lagi, explore lah the world of AI, dan doesn't necessarily kita kena guna semua, tetapi cukuplah kita tahu AI mana yang sesuai dengan kerja kita dan membantu dalam kita melakukan tugas kita secara cepat, tepat dan efisien. So kalau kita ni just contoh uh, dalam bidang penulisan akademik. So tak adalah sampai kena guna AI untuk, I don't know, synthesize sounds ke apa masuk dalam penulisan. Hmm. Okay, ada lagi soalan ke apa? Ada dia ada pandangan daripada Sifu kita. Ah. Zainal, kita panggil Zainal lah. Kita panggil Sifu Zainal lah, senang. AI ni double edged sword. Boleh diguna untuk kebaikan dan keburukan. So untuk student memang sangatlah grey area between plagiarism and assistant. Ya betul, saya sangat-sangat setuju. Uh, tapi bukan tapi lah kan. Dan saya ingat waktu dulu tahun lepas, saya ingat dalam bulan 10 macam tu kot, kalau tak silap saya pergi ke library sebuah universiti lah, dan saya jalan kan, ada laptop kan, laptop student tu, student negeri ya, master ke PhD, semua ada ChatGPT, buka sebagai window kat situ. Memang guna. Waktu tu antara yang famous tu ChatGPT lah kan, yang lain-lain ni baru-baru nak famous, bukan baru ada dah lama dah rasanya. Baru ada. Ah. So itulah dia punya ethical consideration tu, yang saya cakapkan sebelum tadi. Kalau kita automate writing, dia jadi salah lah, sebab satu, ethics dia dah breach, dan satu lagi yang lebih penting lagi daripada ethics tu, quality tu dia tak capai. Problem bukanlah aku tak, quality tak capai tak bagus, bagus juga, tapi tak mencapai tahap yang kita patut letakkan. Dan juga learning juga tak berlaku kalau kita automate kita punya writing. Tapi kita gunakan dia untuk assist in the process, learning boleh berlaku. Contoh, kalau untuk mintakan search string, kita bagi keywords, mintakan search string, saya dah buatkan dalam ChatGPT, dia berikan search string, dan lepas dia berikan search string tu, dia tunjuk pula, okay, ini boolean operator yang dia gunakan, truncation lah, apa, dia still take effort untuk educate dekat situ apa yang dia gunakan.
Kenapalah zaman saya belajar dulu tak kenal ChatGPT lagi. Saya final year dalam 2021, 2022 macam tu lah. Rasanya dah macam lalu kat telinga saya ChatGPT ni apa benda ni, tapi macam tak apply pun this kind of things dalam membantu saya untuk buat saya punya FYP report. Macam uh, waktu tu memang perak kepala. Orang kata burning the midnight oil tu ChatGPT. Guna saya apa? Dah aku guna apa ChatGPT? Tapi tak apalah, kalau tak guna pun at least kita tahu kita punya research process tu kan. Betul? Tapi kalau ada benda yang memudahkan, kita bolehlah gunakan benda yang memudahkan, tapi dengan cara yang betul lah. Dilarang pun, student akan tetap guna. Macam saya bagi contoh lah, essay tu kan, bila hantar kat saya tengok, essay ni. Uh, Ini. Submission lah saya kan, tulis guna ChatGPT. Kemudian saya pun selalu biasa juga dengan AI punya text production ni. Nampak lah bila baca, ada orang cakap bila baca assignment student pun dia dah tahu dah student guna ChatGPT. Okay, kita punya tahu tu bolehkah guna untuk penalize student? Hmm. Saya ambil dan letakkan dalam AI plagiarism checker, this text appears human. Nak Oh. cakap apa? Dia cakap apa? Saya rasa awak guna ChatGPT. Rasa tak boleh digunakan untuk benda-benda macam ni. At least, so sekarang kita tahu dia akan gunakan ChatGPT macam mana Dr. Tazli so cakap lah kan. So minta bila kita buat aktiviti apa-apa, kita okay, gunakan ChatGPT, tapi ada kat idea kita dulu, and then tanya ChatGPT, and then kita brainstorm semua lah kan. Kita takkan nak boleh larang satu benda yang memang easily accessible. Itu adalah mission sekarang ni lah. Educate people how to use ChatGPT correctly in the say lah, correctly in the say lah. Kan? Sebab tak ada orang yang cakap macam mana salah, macam mana yang betul. Sebab kita bersembang berkenaan ethics dan bukan rules. Kalau rules lain lah. Kalau dia katakan tak boleh guna langsung, lain juga. Awal contoh universiti pun ada yang dah dulu lagi, tahun lepas lagi. Saya ingat bulan 8 lagi tahun lepas dah ada yang dah keluarkan. Okey, student boleh gunakan ChatGPT untuk assignment. Ada? Oh, Ada? sedap. Kan? Maksudnya gunakan dengan cara yang ni lah, bukanlah gunakan untuk ni kan, tapi kadang-kadang sebab tu saya kata jangan tergoda untuk automate writing tu, dia akan jadi tergoda. Betul? Oh ni ke siap dah ni. Tergoda, kita akan tergoda. Jangan tergoda lah. Learning will not take place lah kat situ. Rather than kita suruh AI buat sebuah benda, macam at the end of the day macam tiba lecturer bagi assignment kita kan, ni kita macam nanti aku cek GPT je lah, easy. Sekali bila keluar exam ke apa, atau bila ditanya balik secara spontan, tak adanya cek GPT kat situ nak tolong. Betul-betul dia tengok ni ada Jayla Kimster ni komen kan, language educators kalau ajar undergrad senang sikit nak detect siapa yang guna AI untuk writing, sebab beza benar performance time speaking and writing assignment. Memang betul pun kan, tapi still itu tak dapat digunakan sebagai satu uh, penalize lah dalam dia punya writing kan. Kenapa saya dapat markah rendah? Sebab awak guna ChatGPT. Apa buktinya? Kita bukan dengan sangkaan-sangkaan saja kan. Hmm. Macam mana kita nak kata ni kata awak menipu, awak guna ChatGPT. Sebenarnya saya bukan tipu sir. Saya ni sebenarnya saya tulis sendiri lah. Betul, saya minta dia edit bahasa tu. Salah ke betul saya pun tak tahu tu, dia grey area kat situ tu. Salah ke betul? Uh, so salah ke sir? Jadi kalau saya minta kawan saya tolong edit boleh tak sir? Itu betul ke salah? Tapi saya tak tahu juga kan kawan saya edit ke tak. Saya pun tak tahu macam mana nak jawab benda-benda macam ni. Selainkan daripada mungkin assessment tu sendiri nak kena ada ubah sikit lah. Untuk tak terlalu senang. Untuk memperindah bahasa sesuai guna AI ni. Dan dalam Guna. competition, uh, kalau saya boleh relate dengan apa yang Kak Nazla dia kata, sebab boleh detect kan performance
So di speaking dengan writing assessment. So kalau writing dia bagus tapi speaking dia macam kurang sikit, macam apa salah kisah hang ni bagus tapi speaking hang hancur. Saya nervous, saya cakap saya nervous. Oh, saya dulu. Tapi tu Saya betul. nervous, saya nervous lah. Ataupun untuk language educators ni, bila cakap kan, untuk speaking and writing memang ada perbezaan, tapi kadang-kadangnya tak banyak sangat lah kan. Tapi ada contoh, saya bagi contoh lah kan. Uh, ada orang dia faham bahasa Inggeris tapi dia tak boleh cakap. Hmm. Sebab dia selalu dengar tapi dia tak selalu cakap. Ah, Ada orang bila tulis dia memang pandai tulis sebab dia ada masa. Dia boleh rujuk dan dia memang selalu tulis tapi dia tak selalu cakap. faham. Ha. Tapi skill ni four skills lah. Listening, reading, writing and speaking ni dia selalunya taklah lari jauh sangat. Ha. Tapi untuk perbezaan tetap ada perbezaan. Cuma mungkin macam tak terlalu jauh sangat lah antara tiga tu kan. Reading, writing, speaking dengan listening. Macam more or less close enough lah kan. Tak adalah macam langit Boleh lah lari kalau muat band tu lari satu atau dua pun dua tu faham boleh. lah. Faham lah. Contoh macam untuk speaking dan untuk muat kan, untuk writing kan saya examiner muat juga kan. Selalunya taklah lari nak lari banyak sangat kan. Tapi ada perbezaan tetap ada juga. Dan kalau kita nak kata boleh detect macam tu saja, kalau setakat nak detect dan nak cakap dengan mata saja, tak bagi saya tak boleh lah. Macam Belum ada orang yang kata strong lagi lah. dia tengok aja dia tahu dah student dia guna ChatGPT ya. Boleh lah tengok dan tahu lah tu sangkaan lah. Saya pun sama, saya check tengok, Allah human, dia guna lah humanizer ke apa ke kan. Mana nak buat? Boleh je dia suruh ChatGPT hasilkan essay, lepas tu so okay, rewrite this essay but make it human. Mhm. Tu kalau guna ChatGPT saja, kalau dia guna AI lain pula yang memang tugas Kena dia beli untuk humanize kan. code. Dia beli benda-benda lain kan. So dia, ni awak tulis ke ni? Oh, ya saya tulis ni. Mhm. Baik ke? Ya. Itu ialah ethics tu. Ethics kalau kita nak cakap ethics tanpa ada consequence, dia payah nak berlaku lah sebab ethics ni setiap orang ada standard yang berbeza. Ha? Ada orang yang tak akan buat sebab dia takut nanti ada balasan di akhirat. Tu ethics yang lain lah. Itu contoh ethics lah. Ada orang yang dia kata, okey je buat macam ni, tak ada apa pun. Tu ethics, masing-masing ethics. Ethics, payahlah nak cakap ethics kan. Sekadar selingan dekat chat, dekat Zoom chat dan dekat Facebook Live, saya ada sharekan satu link, there's an AI for that.com, yang mana kalau sesiapa yang nak explore pelbagai AI tools, maka itu adalah salah satu website yang saya recommend lah. Sebab saya pun macam once a while saya tengok-tengok juga pasal ada AI baru kan, okay saya main-main kejap. So, macam sesuai tak guna untuk bantu dan tugasan. Okey, kalau sesuai ambil, kalau tak sesuai kita tak tepi, mungkin nak main for fun ke apa kan. Tetapi yang at the end of the day, kita tak boleh lari daripada the technological advancements of AI ni. Sebab orang kata AI is the future. No, this is the future. Bukan lagi like 5 years, 10 years. No, we are already in the future dah. Sebab there's pelbagai teknologi yang canggih-canggih dah ada. So, untuk kita tak nak tinggal jauh lagi kan. Ya, AI makin banyak dan mungkin sebahagian daripada kita macam bayangnya AI tak terkejar nak benda satu ni. Even dalam bootcamp Jena City pun macam apabila students dia pun macam banyak sangat AI ni tak terkejar ni. Maka kita gunakanlah setakat mana yang kita mampu. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa AI ni is a tool yang mana apabila kita boleh gunakan secara bijak, dia akan sangat membantu kita menyelesaikan tugas kita secara cepat, tepat dan efisien. Tetapi kalau salah guna, seperti mana yang dikatakan oleh Cik Zainal tadi kan, AI is a double-edged sword. So kalau salah guna, then you suffer your consequences, you reap what you sow. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so mungkin Mr. Farul mungkin ada sedikit kata-kata uh, kesimpulan ke? Tak ada apalah. Saya ingat kalau boleh untuk yang berminat gunakan AI, gunakanlah dengan conscience. Yang mana kalau kita gunakan sebagai penulisan untuk research kita, kita nanti nak tulis nama kita juga dekat situ.
Kan paper tu bukannya dihantar macam surat layang, paper tu dihantar dia ada nama tulis kat situ tu. Kalau kita guna untuk pengajian kita pun samalah juga kan, kita akan ada tulis nama perkara pertama di cover page tu, ada nama kita terpampang-pampang kat situ kan. So kita tak appeal kepada orang punya ethics tu dengan satu cara yang emosional lah, ingatlah dosa dan pahala atau apa semua, selalunya dia tak berkesan macam tu lah. Kita appeal in terms of not automate writing, number one ethics, but more important in terms of the quality. Sebab kalau kita ingat quality dia adalah okay, bagi saya superficially adalah okay, nampak. Dan kalau kita student, kita masih ada learning yang kita perlu lakukan. Apa jadi kalau AI tu tak ada, kalau kita tak boleh tulis tanpa ada AI tu, maksudnya kita ada satu problem lah dekat situ. Kita boleh guna autopilot untuk bawa kereta, tapi kita mesti kena boleh bawa kereta. Bukannya kita tak kerti bawa kereta dan kita tekan autopilot saja, auto cruise, kita tekan auto cruise saja. Yang tu bahaya, yang tu akan jadi terbabas dan accident. Pandai juga analogi saya tu. Make sense, make sense. Jadi menutupi sesi kita pada malam ini, I would like to thank Mr. Fahrul Zubair for this wonderful session tonight. Semoga kita dapatlah bukan sedikit tetapi banyaklah manfaat tentang macam mana nak menggunakan AI secara bijak dan what are the do's and don'ts ketika menggunakan AI. Supaya tak adalah AI buat semua benda, lepas tu kita je letak nama sebagai author sahaja. Lepas tu claim, ni paper ni saya tulis ni. Sekali bila dah kantor, suffer the consequences lah. Uh, dan buat semua yang di Zoom dan di Facebook Sekolah Malaysia menonton secara live, pada 26 hari bulan dan pada 30 hari bulan kita akan ada lagi session lain lah dengan expert yang lain pula. Jadi di Facebook live, kalau belum join Sekolah Akademi, jemput join Sekolah Akademi lah. Kita ada lagi dalam 50 seat sahaja tinggal. Dan rakaman ni tak akan kekal lama dekat Facebook Sekolah Malaysia, tetapi hanya akan eksklusif kepada Facebook Group Sekolah Akademi sahaja. Jadi sebab saya perasan ada yang masuk Zoom lewat sikit, no problem. Yang masuk lambat sikit, anda bernasib baik, bukan bernasib baik, bertuah. Sebab boleh tengok balik rakaman ni bila-bila masa sahaja. Okay. Jadi terima kasih banyak kepada semua, kepada Cik Speaker, Cik Fahrul, kepada semua. Terima kasih banyak juga sampai jemput saya. Terima kasih. Most welcome. Hopefully selepas ni kalau nak guna AI, gunakanlah secara bijak dan buat kerja clean lah. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Jangan lupa makan, jangan lupa solat Isyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, bye semua. Okay, stop.